نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpahnya hari ini kita dapat bersama-sama dalam program Mauizah siri yang kelima, iaitu satu program bulanan anjuran bahagian hal ehwal Islam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini hari Jumaat, maka bersama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak perkara-perkara amalan-amalan sunat yang lain yang kita boleh lakukan sempena hari Jumaat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, hari Jumaat kita akan bersama-sama dalam program Mauizah lebih kurang dalam 1 jam. Kita akan membincangkan tentang satu tajuk
yang diberikan kepada saya, iaitu tentang tajuk hakikat bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita rasakan tuan-tuan dan puan-puan, tentang bahagia ini banyak kerap sekali kita didengarkan tentang bahagia ini. Kan kita bukalah TikTok ke, kita bukalah Facebook ke, banyak ucapan-ucapan ataupun petikan-petikan ataupun kata-kata motivasi yang kita dengar pada hari ini, banyak yang menceritakan at the end of the topic itu mereka menceritakan tentang bahagia. Namun hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan bahagia. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, hari ini setiap sahaja manusia yang dilahirkan di bumi ini, ya Allah bagi nyawa, Allah bagi roh, setiap daripada kita ini ada satu impian. Impian yang ini kita tak payah tanya orang apa impian ni. Itu impian untuk menjadi orang yang bahagia. Okey, impian untuk menjadi orang yang bahagia ini kita tak perlu nak selidik mereka ini layak ataupun tidak untuk bahagia. Kita tak perlu tanya aku ni layak ke tidak mendapat bahagia, sebab impian untuk menjadi bahagia dalam kehidupan kita ini kita tak pernah tahu kita tak pernah mengira latar belakang dia, kita tak pernah kira dia ni kaya ataupun miskin, kita tak pernah kira dia ni ada jawatan ataupun tidak. Okey, dia bersendirian ke atau berkeluarga ke. Semua manusia itu inginkan kebahagiaan, melainkan ada segolongan orang yang pesimis, iaitu golongan yang mana mereka ini beranggapan bahawa bahagia ni tak wujud. Mereka ini beranggapan bahawa hidup dekat dunia ini adalah untuk menderita. Mereka beranggapan bahawa hidup dekat dunia ini adalah untuk menangis. Lahirnya kita ini, mereka beranggapan bahawa lahirnya manusia dekat dunia ini adalah untuk bersama dengan tangisan, hidup bersama tangisan dan akan dihantarkan kubur dengan tangisan. Ini adalah satu golongan yang pesimis tentang bahagia. Mereka beranggapan bahawa bahagia itu sebenarnya salah satu utopia pada mereka, satu angan-angan kepada mereka, dan mereka beranggapan bahawa bahagia itu bukan dalam dunia realiti, bukan dalam dunia kenyataan. Dan jika ada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang menyatakan kepada kita bahawa dia kata alangkah bahagianya dia kalau dia tak bahagia. Bermakna kita kena tengok orang ni betul tak dia ni waras ataupun tidak mereka ini. Tapi walaupun dia berkata alangkah bahagianya jika aku tidak bahagia, masih menggunakan ungkapan alangkah bahagianya. Maksudnya mereka mencari kebahagiaan itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Okey, untuk permulaannya tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini saya akan berkongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan definisi bahagia. Apakah yang dimaksudkan dengan bahagia? Kita akan tengok dari sudut pandangan ulama, Al-Quran dan sebagainya. Yang kedua, kita akan tengok jenis-jenis kebahagiaan. Yang ketiga, kita akan tengok sumber ketenangan ataupun dan indeks kebahagiaan, dan yang akhir sekali kita akan tengok kesimpulan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bahagia ini kita sering kaitkan dengan satu istilah, iaitu istilah maksudnya senang, aman, damai serta gembira. Namun dari segi perbincangan akademiknya, apakah yang dimaksudkan dengan bahagia? Okey, kalau kita tengok dekat sini, bahagia dari segi bahasa menurut Kamus Dewan edisi keempat, dalam Kamus Dewan edisi keempat ini menyatakan bahawa bahagia ini adalah satu suasana tenang, satu suasana yang senang dan aman, damai serta gembira, berbahagia dan beruntung. Bererti sifat bahagia ini adalah satu sifat yang berlawanan kepada sifat penderitaan, sifat kecelakaan dan kesengsaraan. Mengikut pendapat salah seorang ulama Syria, Dr. Ratib Al-Nabusi mengatakan bahawa kebahagiaan saadah ini adalah berbeza dengan kelazatan, lazah. Lazah ini dia berkaitan dengan jasadiah, berkaitan dengan makan minum. Okey. Dan lazah ini mengikut Dr. Ratib Al-Nabusi, beliau mengatakan bahawa lazah ini iaitu kita kata satu sifat yang sementara sahaja. Okey, saya bagi contoh. Tuan-tuan dan puan-puan hari ini nak beli kereta. Sebelum kereta sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan rasa teruja, rasa seronok. Bila sebulan, 2 bulan tuan-tuan nak pakai kereta itu, keseronokan memakai kereta itu, okey,
hilang. Berbeza dengan sa'adah. Dr. Ratib Al-Nabusi dia kata tadi, kalau kelazatan dunia ini jasadiyah, lazah ini bersifat jasadiyah, tapi kebahagiaan sa'adah ini Dr. Ratib Al-Nabusi kata dia melibatkan proses kebahagiaan, ketenangan dalam diri kita. Dan itu punya, dia kata, Dr. Ratib Al-Nabusi dia kata sa'adah ini adalah satu perasaan yang memberi perasaan seronok, tenang dalam jangka masa yang sangat lama. Berbeza dengan al-lazah tadi, iaitu satu jangka masa yang sekejap. Dr. Aid Al-Qarni, seorang penulis buku La Tahzan. Kalau kita tengok buku La Tahzan ini satu buku yang ditulis dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam pelbagai bahasa dan diversikan dalam pelbagai kita kata pelbagai versi. Adalah Tahzan General, adalah Tahzan Volume 1, La Tahzan Volume 2, adalah Tahzan untuk perempuan, La Tahzan untuk hijabista, dan pelbagai lagi. Maksudnya satu buku yang kita kata yang membicarakan tentang kebahagiaan. Buku La Tahzan ini dia membicarakan bagaimana kita menguruskan emosi kita, sikap kita, sehingga kita boleh mencapai kebahagiaan. Dr. Aid Al-Qarni dia mengatakan bahawa kebahagiaan bukan ditentukan oleh masa dan tempat, akan tetapi kebahagiaan itu ditentukan oleh iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ditentukan oleh iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Dr. Aid Al-Qarni kata kebahagiaan itu dia terletak pada hati. Sebab hati itu tempat Allah akan tengok kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata Allah tak akan tengok paras rupa kita, cantik ke tidak, kulit mulus ataupun tidak, tapi apa yang Allah tengok kepada kita adalah hati. Itu Dr. Aid Al-Qarni kata kebahagiaan itu adalah terletak pada hati. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, memiliki hati yang tenang dalam menghadapi apa jua ujian dan dalam kehidupan, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, yang bermaksud ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok bila kita kata kita bahagia, okay? Saya rasa seronok, saya rasa bahagia. Sebab mengikut satu kajian dia kata kebahagiaan ini bukan bererti, tak kita kata kebahagiaan itu bukan bererti terletak pada nilai cek berapa jumlah cek kita tunaikan hari ini, berapa jumlah kereta kita dah ada, kita dah telah melakukan transaksi jual beli, bukan juga terletak pada berapa banyak, berapa harum bunga yang kita cium pada hari ini, wanginya bunga itu, segarnya bunga itu. Tapi mengikut pandangan ulama, ada yang mengatakan cerdik pandai mengatakan bahawa kebahagiaan ini akan kita dapat setelah kita melakukan 3 perkara itu. Yang pertama dia kata kebahagiaan ini bila kita menjalani kehidupan kita dengan kebenaran. Qulil haq walau kana murun. Maksudnya kita membenarkan sesuatu yang hak, kita menidakkan sesuatu yang batil. Yang kedua dikatakan kebahagiaan ini dia terletak dekat hati kerana kita telah melapangkan dada, kerana kita kelapangan dada kerana kita mengikuti prinsip-prinsip yang kita yakini betul. Jika kita ada satu prinsip tuan-tuan dan puan-puan, prinsip dan kita yakin bahawa prinsip yang kita pegang itu adalah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, walaupun tak ada orang nak follow kita tuan-tuan dan puan-puan, maka berpeganglah kepada prinsip itu, maka insya-Allah bahagia itu kita akan dapat. Sebagai contoh kan, ada orang duk kata kat kita, yuk pakai tudung labuh dah out of the date, kita pakai stokin dah tak welik dah pakai stokin ni, dengan keadaan musim panas nak pakai tudung labuh, tudung yang menutup aurat dengan panas dan sebagainya. Tak apa, sebab sekarang ini kita berpegang satu prinsip yang betul, iaitu menutup aurat itu adalah wajib. Okey. Dan yang ketiga adalah ketenangan hati kerana kebaikan yang dimilikinya. Bila kita ada kebaikan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kebaikan kita akan sebarkan dan kita akan memberi manfaat kepada orang lain. Sebab tu dikatakan kebahagiaan itu adalah salah satunya adalah ketenangan hati bila kita ada kebaikan yang dalam diri kita. Sekarang ni cuba kita tanya tuan-tuan dan puan, sebanyak mana kebaikan yang ada dalam diri kita pada hari ini? Sejauh mana kebaikan yang ada pada diri kita ini telah memberi manfaat kepada orang lain? Seterusnya tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah sekalian, pada hari ini kita tengok berapa banyak peningkatan
kepada kes-kes berkaitan dengan penyakit mental, anxiety, depression dan lain-lain. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan dimahati Allah sekalian? Sekejapnya sekarang ini ramai sebab peningkatan ini antara faktornya ramai daripada rakyat Malaysia ataupun orang awam ataupun influencer ataupun pempengaruh pada hari ini telah mula membicarakan tentang erti bahagia itu mengikut definisi mereka sendiri. Mereka beranggapan, mereka mengatakan bahawa kalau ada harta pada hari ini kita akan bahagia. Kita ada duit juta-juta pada hari ini kita akan bahagia. Mereka mengatakan bahawa jika kita ni disukai oleh orang ramai kita akan bahagia. Mereka mengatakan kepada kita, mereka memberi satu fenomena kepada kita, kalau ada ramai subscriber, jika ada ramai yang tekan like, follow TikTok, FYP dan sebagainya, maka itulah yang mereka mengatakan bahawa itulah kebahagiaan. Dan sekarang ni apa yang mereka serapkan kepada kita, mereka tekankan, mereka bagi pendedahan itu kepada kita, sehingga kan remaja-remaja hari ini sampai yang ramai yang depress. Sebab apa? Sebab apa yang dia buat itu ramai orang tak suka. Apa yang dia ni tak ramai kawan dan sebagainya. Sedangkan Allah SWT memberi peringatan kepada kita bahawa apa sahaja yang Allah berikan kepada kita ini, harta, kita disukai, diminati, ramai follower dan sebagainya, itu sebenarnya perkara-perkara tersebut sebenarnya akan menjadi asbab jiwa kita resah, asbab menjadikan jiwa kita ini tertekan dan hanya dia akan menambah kepada masalah saja. Kenapa saya kata akan menambah kepada masalah saja, tuan-tuan dan puan-puan? Bayangkan kita tersilap cakap satu perkara, terus jadi viral. Orang duk petik-petik kita, duk buat parodi dan sebagainya dengan apa yang kita tersalah cakap. Cuma kita kalau jadi orang biasa, tuan-tuan dan puan-puan, kita tersalah cakap pun orang tak tersilap sedikit maklumat ataupun orang takkan pertikaikan dan sebagainya. Okey? Allah Subhanahu Wa Taala memberi pesan kepada kita dalam surah Taha ayat 131, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia ini, untuk kami menguji mereka padanya, sedang limpah kurniaan Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita melalui surah Taha ayat 131 ini. Allah kata, jangan kita tengok kenikmatan orang kafir, jangan kita tengok kenikmatan yang Allah berikan kepada golongan yang tidak beriman ini dekat dunia ini sampai kita rasa macam kita teringin juga, sampai meleleh-leleh air liur tengok seronoknya dia pakai, dia ada duit berjuta-juta tabur atas meja masa live dan sebagainya, seronoknya dia rumah mewah dan sebagainya. Allah pesan kepada kita, jangan kita tengok kenikmatan itu dengan sifat yang kita keinginan yang sangat-sangat. Sebab apa Allah kata, sedangkan kenikmatan yang mereka rasai pada saat dan ketika ini di dunia ini adalah tidak kekal. Allah, kalau kita tengok dalam surah Taha ayat 131 ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan azwaja minhum zahratal hayatad dunya. Iaitu Allah kata, Allah seumpamakan kenikmatan mereka di dunia ini seperti bunga. Bunga yang kita ada pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok, dia takkan kekal. Bunga yang hari ini kita dapat segar, cantik, esok lusa dia akan layu. So dia akan mati. Itulah yang Allah umpamakan kenikmatan dan kesenangan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, satu kenikmatan yang tidak akan kekal. Dan kenikmatan dunia ini adalah sebenarnya ujian kepada kita. Bukan sahaja ujian kepada orang yang tidak beriman, juga kepada kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok hari ini, berapa ramai daripada kita ini gagal dalam menghadapi ujian ujian kenikmatan yang Allah bagi kepada kita. Kalau kita tengok hari ini, daripada orang yang Allah bagi kekayaan,
daripada yang susah kepada kekayaan. Berapa ramai manusia yang menjadi orang yang bersyukur. Lebih ramai manusia yang menjadi orang yang kufur kepada Allah atas kenikmatan tersebut. Tengok saja kisah Qarun, tengok saja kisah Fir'aun dan sebagainya. Allah bagi kenikmatan kepada mereka, akhirnya mereka menjadi orang yang kufur. Okey? Allah pesan kepada akhir dalam surah Taha ini kepada kita, Allah kata sedang limpah kurniaan Allah Tuhanmu di akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Itu yang Allah cakap pada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita menganggap apa yang ada, kebahagiaan yang ada dekat dunia ini adalah sesuatu yang apa orang dapat, kita kena dapat. Sebab kalau kita tak dapat, kita tidak akan jadi bahagia. Sebab Allah kata kepada kita, apa yang Allah kurniakan kepada kita pada hari ini adalah sesuatu kenikmatan, yang sesuatu yang tidak kekal. Dan Allah pesan lagi kepada kita, yang kekal itu hanya di akhirat nanti. Itu adalah kebahagiaan, kenikmatan yang kekal abadi. Dan kalau kita tengok pendapat ulama-ulama yang menceritakan tentang bahagia ini, bukan pada hari ini saja, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai ulama telah membicarakan tentang bahagia ini pada dulu-dulu lagi. So apa yang ulama kata? Kalau kita tengok pendapat-pendapat ulama, saya datangkan 5 pendapat ulama dekat sini, tak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahawa kebahagiaan itu berdasarkan sesuatu yang fizikal semata-mata. Tak ada seorang pun. Imam Ghazali sendiri dia kata bahagia ialah ketika mana manusia berada dalam satu puncak ketakwaan, ia merupakan kenikmatan kepada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali tak cakap kenikmatan kebahagiaan itu adalah bila kita mempunyai wang yang banyak. Tengok Ibnu Mishkawih, seorang tokoh falsafah, dia kata kebahagiaan adalah matlamat tertinggi bagi setiap insan. Tengok Ibnu Sina, seorang tokoh dalam bidang perubatan, beliau mengatakan bahawa kebahagiaan yang hakiki akan diperoleh pada hari akhirat. Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Atas pula mengatakan bahawa kemuncak kebahagiaan terakhir itu dengan cara menyerahkan diri secara sukarela kepada Islam, dengan beriman kepada Allah dan mentaati segala perintah dan menjauhi larangannya. Manakala Profesor Dr. Hamka mengatakan bahawa kebahagiaan itu mempunyai sejumlah kaedah dan pengalaman seseorang. Dan kalau kita tengok pendapat ulama-ulama ini, hatta Aristotle sendiri mengatakan tentang bahagia ini, tak ada seorang pun yang mengatakan bahawa bahagia itu adalah berkaitan dengan wang. Bahagia itu berkaitan dengan pangkat. Bahagia itu berkaitan dengan berapa follower dekat Facebook kita, berapa likers dekat Facebook, Twitter dan sebagainya. Tak ada seorang pun ulama mengatakan tentang bahagia itu. Dan kebanyakan mereka ini menyatakan bahagia itu adalah dari dalam hati kita. Puncanya dari dalam diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri, banyak juga menceritakan tentang bahagia ini. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa bahagia ini dalam surah An-Nahl ayat 97 dengan menggunakan perkataan hayyan tayyibah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata sesiapa yang beramal soleh, sama ada lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas segala apa yang memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Allah kata orang yang membahagia ini dia mempunyai kehidupan yang baik. Dan kalau kita tengok dalam surah An-Nahl ayat 97 ini, dikatakan bahawa hayah tayyibah itu apa? Iaitu bila kita melakukan amal kebaikan. Bila kita melakukan amal kebaikan, Allah kata dalam surah An-Nahl ini, pada penghujung ayat itu Allah kata Allah akan memberi balasan kepada kita dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, hari Jumaat, ramai orang yang bersedekah. Ada yang memberi makan, ada yang menyumbang kepada tabung masjid dan sebagainya. Tapi kita ingat, RM1 yang kita keluarkan Allah tak pernah ganti dengan RM1. Tapi RM1 yang kita keluarkan Allah gantikan dengan apa yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Hari ini kita baca Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, pagi tadi kita buka hari ini surah Al-Kahfi, ataupun mungkin ada yang baca Yasin, dan mungkin juga yang belum lagi membaca Al-Quran tu berhajat untuk membaca Al-Quran. So kita baca Alif Lam Mim, kita baca 3 huruf je. Kita jangan jangkakan bahawa gandaan pahala yang Allah berikan kepada kita atas perbuatan baik yang kita berikan itu Allah gantikan dengan 3 kebaikan. Tidak. 1 huruf yang kita baca Allah gandakan dengan 10
kebaikan. Allah bagi 10 yang lebih baik. Yang kedua, dalam Al-Quran menyatakan bahagia ini mempunyai dada yang lapang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya Allah lapangkan dadanya. Maksudnya bahagia itu adalah bila kita mendapat hidayah daripada Allah. Allah sambung lagi, untuk menerima Islam dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya yang susah payah itu sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit. Kalau kita hiking tuan-tuan dan puan kan, rasa macam semput kan, itulah yang Allah ibaratkan kepada kita orang yang tidak menerima hidayah. Okay, mempunyai dada yang sempit, seolah-olah sedang mendaki naik ke langit. Yang ketiga, Allah gambarkan bahagia ini dalam Al-Quran melalui surah Ar-Ra'd ayat 28, iaitu hati yang tenang. Okey, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah kata iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah ini dengan tenang dan tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteram hati manusia. Okey, bila hati ini tenang tuan-tuan dan puan, hati kita ni lebih cenderung untuk melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang itu yang membuat bila kita hati tenang dan bila kita melakukan kebaikan, dan kebaikan itulah yang menyebabkan kita menjadi hati yang tenang. Sebab tu antara kebaikan yang kita boleh buat adalah dengan zikir. Sebab tu disebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 ini, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Kebaikannya adalah dengan kita ingat Allah, kita akan jadi tenang. Orang yang buat baik ini tuan-tuan dan puan, dia akan selalu menjadi mempunyai satu jiwa yang tenang. Sedangkan orang yang membuat dosa ini, sering melakukan dosa ini, hati dia sering dirundung oleh rasa curiga terhadap semua peristiwa apa yang terjadi. Contoh, hari ini kita kalau di media sosial, hari ini kita diwarkan bahawa kalau penjawat awam ni selalu tak ada kat office, selalu lesap daripada office, selalu hilang daripada office. Jika kita ini tak dijauhkan lah, kalau ada seorang ni tuan-tuan dan puan, dia masuk pagi punch in, clock in, lepas tu dia keluar, lepas tu dia clock out, lepas tu dia balik office, balik office contoh dia balik pukul 2, tiba-tiba dia nampak satu sekumpulan rakan-rakan ini tengah menyembang. Mesti orang yang melakukan tidak melakukan kebaikan, melakukan kesalahan ini tuan-tuan dan puan, dia ada satu perasaan, iaitu perasaan curiga, perasaan terhadap semua apa yang terjadi depan dia. Kalau dia tengok orang berkumpul, dia akan kata, ini mesti ngumpat pasal aku ni sebab aku tak masuk office tadi. Dia setiap apa yang berlaku dekat sisi dia, bagi orang yang melakukan kesalahan ini tuan-tuan dan puan, dia mempunyai satu perasaan yang sentiasa curiga dengan apa peristiwa yang berlaku dekat sekeliling dia. Kadang-kadang orang tengah makan, sedangkan orang yang bersembang tu tadi sebenarnya tak bercerita pun pasal dia tuan-tuan dan puan, tapi sifat curiga dia sebab dia telah melakukan kesilapan, kesalahan itu yang telah menyebabkan hati dia tidak tenang. Dan yang keempat adalah penafian derita dan kesesatan melalui surah Taha ayat 123 hingga 124, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku, nescaya ia tidak akan sesat dan ia tidak pula akan menderita azab sangsara. Dan yang kelima, kelepasan bahagia itu adalah kelepasan daripada azab api neraka dan masuk syurga. Allah janjikan melalui surah surah Hud ayat 105 hingga 108, di mana Allah kata, pada hari kiamat ini akan datang, pada hari kiamat ini dua golongan, iaitu golongan yang pertama, golongan yang celaka. Allah kata golongan yang celaka ini tempatnya adalah di neraka, dan yang golongan yang kedua ini adalah golongan yang bahagia, di mana Allah janjikan bagi orang yang duduk dalam golongan bahagia ini, maka tempatnya adalah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok kat hari ini, keinginan manusia ini untuk mendapat bahagia ini sering tak kesampaian. Kita rasa macam, kenapalah aku tak bahagia? Kenapalah orang lain bahagia? Kenapalah orang lain macam seronok je, macam happy je? Kenapa aku rasa macam tak seronok? Kenapa aku rasa macam tak happy? Okay?
Sebab apa? Sebab kita nak cari bahagia itu kita tak jumpa. Sebab apa kita tak jumpa? Sebab kita tak kenal apa tu bahagia. Kalau hari ni saya cakap dekat tuan-tuan dan perempuan, okey, tuan-tuan dan perempuan yang bersama saya pagi ni, sila like, sila share, sila follow Facebook kami. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak tahu apa itu button like, apa itu button follow, apa itu button share, tuan-tuan dan perempuan tak akan jumpa. Begitu juga dengan bahagia. Kalau kita tak tahu apa itu bahagia, memang kita takkan jumpa. Sebab itu ulama ni dia nak bagi memudahkan kita, tuan-tuan dan perempuan, dia buat satu pembahagian kepada kita. Mereka membahagikan bahagia ini kepada dua kategori, iaitu kebahagiaan fana. Kebahagiaan fana ini adalah kenikmatan duniawi yang bersifat sementara sahaja. Okay, contohnya bersifat harta, rupa, tubuh badan, keturunan, jawatan, populariti dan sebagainya. Itu bahagia juga, tapi bahagia yang sementara. Atas sebab ini, sebab bila kita menekankan tentang kebahagiaan fana ni, ramai yang hari ni kita tengok mereka ini berhempas melas dan sanggup melakukan apa sahaja yang dimilikinya untuk mendapatkan kebahagiaan fana ni. Kita tengok berapa ramai hari ni statistik rasuah yang mengambil rasuah. Berapa ramai yang hari ni sanggup, walaupun kita kata kita dah duduk zaman moden, dah ada AI lah, dah ada macam-macam dah, zaman moden sangat dah sekarang ni kan. Tapi berapa ramai daripada kita at the end, ramai yang bukan daripada kita, di masyarakat di luar sana hari ni, yang ramai yang sanggup pergi cucuk botok, pergi pakai susu. Sebab pada mereka, kebahagiaan yang mereka nak kejar itu adalah kebahagiaan melibatkan tubuh badan dan sebagainya. Sehingga kan, kalau kita tengok hari ini, kehidupan rupawan, kehidupan jutawan pada hari ini, selebriti pada hari ini telah dijadikan sebagai rule of life pada kita. Apa sahaja selebriti buat, kita kena follow. Apa sahaja jutawan tu buat, kita kena follow. Sebab kita telah dah setkan dalam satu minda kita, itulah kebahagiaan. So bila kita ini rakyat biasa nak jadi jutawan, nak dapatkan duit macam jutawan itu, memang takkan dapat. Sebab tu saya kata tadi, ramai yang kita ini hari ini nak bahagia tapi kita tak jumpa bahagia. Sebab apa? Sebab kita dah meletakkan satu skala kebahagiaan itu, satu set of skala kebahagiaan itu yang terlalu tidak, yang salah pada kehidupan kita. Dan kita ada kehidupan kebahagiaan fana ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah ini, dia di mana kita biasa kita kata satu proses, satu kebahagiaan yang berubah-ubah. Kita tengok hari ini, bahagia fana ini dia satu proses kebahagiaan yang relatif, iaitu berbeza-beza antara setiap individu. Okey? Contoh, bagi orang yang sakit, kebahagiaan bagi orang yang sakit ini apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kebahagiaan bagi orang yang sakit ini adalah sihat. So bila dia sihat, kebahagiaan sihat itu bukan lagi satu kebahagiaan kepada dia, maka dia akan berubah, beralih mencari kebahagiaan yang lain pula. Dan bagi mereka ini, kita letakkan kebahagiaan fana ini, bagi mereka yang beralih-alih mencari kebahagiaan fana ini, kita kata mereka mempunyai satu kita kata moving target yang berubah-ubah. Nah, hari ni bila sakit, kita punya tahap kebahagiaan kita itu kita jadi sihat. Bila kita sihat, tahap kebahagiaan kita mungkin kita akan nak bekerja. Bila kita bekerja, kita ada duit, so tahap kebahagiaan yang kita ada pada hari itu, yang kita nak kejar moving target kita pada saat dan ketika itu, mungkin harta dan wang ringgit. Berbeza dengan kebahagiaan kekal ini, iaitu dia melibatkan kenikmatan yang bersifat ukhrawi. Maksudnya bahagia yang kita nak kejar pada hari ini bukan bahagia dekat dunia, tapi yang kita nak kejar adalah bahagia di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey? Dan untuk, macam saya kata tadi, kita nak kejar kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang sementara, tapi kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan akhirat. Okay. Untuk kita ni nak capai kebahagiaan akhirat ini, kita kena jadikan satu matlamat, tujuan, kaedah untuk bahagia ini bukan semata-mata untuk dunia semata-mata. Macam saya kata tadi, kita jadikan bahagia itu sebagai moving target kita. Kebahagiaan target yang berbeza-beza, target yang berubah-ubah. Hari ni kita kena letakkan kebahagiaan itu sebagai satu benda yang kekal kepada diri kita. Dan untuk kita mencapai bahagia ni, kita kena cari kunci bahagia. Kalau kita selalu dengar hadis mengatakan bahawa
kunci syurga itu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apa kunci bahagia ni? Kunci bahagia ni kalau kita tengok dalam bahasa mudah ni, kita boleh cakap sebagai kita berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci bahagia. Mudah aja tuan-tuan dan puan, kita berdamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak berdamai dengan Allah? Yang pertama kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Allah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata 3 perkara yang sesiapa yang memilikinya ia akan merasakan kemanisan iman, iaitu yang pertama menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada segala perkara. Yang kedua, mencintai seseorang kerana Allah. Dan yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran, maksiat setelah Allah menyelamatkannya dirinya, dan seperti mana ia tidak suka dilemparkan kepada api neraka. Kenal Allah ini tuan-tuan dan puan-puan, maka kita akan letakkan Allah is our first priority. Apa-apa sahaja yang kita buat hari ini, sebab kita kenal Allah, awaluddin ma'rifatullah. Kita kenal Allah tuan-tuan dan puan, maka Allah is our first priority. Kita tak akan letak dah sebab harta, sebab dan sebagainya. Okey, kita hari ni pergi kerja sebab kita kenal Allah. Allah kata kerja itu satu ibadah, maka kita letakkan Allah sebagai first priority kita. Kita datang program majlis ilmu sebab kita dah kenal Allah. Allah kata dalam majlis ilmu Allah akan memberi rahmat, membayungi rahmat dan sebagainya, maka kita letakkan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kunci bahagia ini, yang kedua redha dan tawakal. Dan kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, dekat dunia ini Allah letakkan kita, dekat dunia ini Allah hamparkan kepada kita dengan pelbagai cubaan. Senang pun cubaan, hidup susah pun cubaan, ada duit pun cubaan, dugaan, tak ada duit pun cubaan dan dugaan. Maka Allah kata, ulama mengatakan bahawa kunci bahagia itu dengan redha dan tawakal. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata akan merasai kemanisan iman seseorang yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Bila kita redha dan ada perasaan redha dan tawakal ini, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita dah meletakkan satu kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang terjadi kepada kita hari ini tuan-tuan, kita dah tak ada tanya dah soalan kenapa? Kenapa aku? Kenapa jadi macam ni? Sebab ada redha. So bila tak ada redha tu yang kita selalu bertanya-tanya. Bila bertanya-tanya akan sesuatu tuan-tuan, itu yang jadi hati tak tenang. Kenapa duit aku tak cukup dan sebagainya. Bertanya-tanya. Tapi bukan redha itu redha semata-mata, tapi kenalah pandai menguruskannya. Okey, kenalah berusaha dan sebagainya. Sama juga dengan tawakal. Jangan sebab kita kata, sebab saya kata kunci bahagia itu tawakal. Masuk kereta, parking kereta dekat UiTM, tak kunci kereta dan sebagainya. Tak apalah, tawakal. Bukan setakat tak kunci, pintu pun tak tutup. Tawakal lah, sekali lagi hujan, tak apa, tawakal, redha. Bukan macam tu. Maksudnya redha dan tawakal ini selepas kita berusaha sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, keluarga soleh. Keluarga soleh ni sebenarnya tuan-tuan, dia adalah satu support system kepada kita untuk kita jadi bahagia. Okey, keluarga soleh ini jangan kita kecilkan keluarga ini dalam aspek suami isteri, ibu ayah, anak-anak semata-mata. Kita besarkan konsep keluarga yang soleh ini, termasuklah masyarakat kita, jiran tetangga kita, rakan sekerja kita. Sebab keluarga soleh ini dia adalah support sistem yang sangat bagus kepada kita untuk kita mencapai bahagia. Tanpa keluarga yang soleh, tanpa orang yang baik-baik di keliling kita tuan-tuan dan puan-puan hari ini, agak-agak mampu tak kita bertahan untuk melakukan kebaikan. Hari ini kita bersemangat. Hari ini saya bermula 1445 Hijrah ni, saya berazam untuk sentiasa berpuasa Isnin dan Khamis. Tiba-tiba kawan datang hari Isnin, kawan hulu, hari ni bawa blueberry cheesecake, hari Khamis nanti bawa nasi kerabu dan sebagainya. Okey, tapi kalau rakan dan sekeliling support sistem yang bagus, bila kita kata hari ni si fulan, hari ni saya memula, hari ni saya berazam untuk berpuasa, maka support sistem yang bagus dia takkan hulur blueberry cheesecake kat kita pada hari Isnin dengan Khamis. Dia tahu, dia sokong kita untuk kita melakukan satu perubahan yang baik. Dan keluarga yang soleh ini tuan-tuan dan puan-puan, suka untuk saya ingatkan kepada tuan dan puan-puan, jangan meletakkan bila saya kata keluarga yang soleh ini adalah satu support system kepada kita, jangan bila kita kata support system itu tidak membantu kita menyalahkan support system itu. Kita kata sebab dia ni lah kita tak capai bahagia, sebab dia ni lah kita
tak jadi puasa dan sebagainya. Sebab ulama terdahulu bila terjadi sesuatu terhadap support sistem mereka ini, mereka banyak bermuhasabah. Okey, apabila perintah mereka ini tidak dituruti, mereka bukan menunding jari kepada support sistem mereka, tapi mereka mencari apa dosa yang mereka lakukan pada hari ini, apa dosa yang mereka telah, apa kesalahan yang mereka lakukan pada hari ini, sehingga mereka support sistem ini tidak membantu mereka. Okey, lalu mereka bila dah jumpa, lalu mereka bertaubat dan memohon ampun. Ini yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah cakap, setiap kali isteri dan anak-anakku serta keldaiku melawan perintahku, aku selalu bermuhasabah diri. Apa maksiat yang aku lakukan pada hari ini? Selepas dia dapat jawapan tentang soalan itu, maka dia akan segera bertaubat. Dan Fudail bin Iyad dia kata, bila dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, dia akan melihat satu perubahan terhadap isteri dan anak-anaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, satu jari tunding pada orang, 4 jari kembali kepada kita. Bila kita kata kita tak bahagia, bukan salah support system. Support system ni macam kata dia membantu saja untuk kita mencari bahagia. Yang memberi kebahagiaan itu adalah kita sendiri. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, tadi kita dah jumpa kunci bahagia. Yang pertama, kenal Allah. Yang kedua, redha dan tawakal. Yang ketiga, support system yang bagus. Jadi kalau kita hari ni, saya buat satu analogi tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kita rasa lapar. Okey, rasa lapar, dan bila kita rasa lapar, kita nak makan. Kan? Kita nak rasa ada perasaan kenyang. So, bila nak kenyang, kita kenalah makan. Kenyang tu takkan datang tanpa kita makan. Kenyang apa kita kata makan hati. Makan hati pun tuan-tuan dan puan takkan kenyang. Dia kena cari juga makanan fizikal. Jadi begitulah juga dengan bahagia. Kita dah ada dah kunci bahagia tu. Tapi macam mana kita nak dapatkan kunci bahagia, nak masuk dalam itu tuan-tuan dan puan-puan, nak tak nak kita kena cari sumber ketenangan. Sebab tadi kan kita tengok definisi bahagia itu adalah tenang, aman, damai. So macam mana kita nak cari tenang, aman, damai kita ini tuan-tuan dan puan-puan? Okey, yang pertama, kita nak cari tenang, aman, damai kepada diri kita ini tidak lain yang tidak bukan, iaitu pertama adalah dengan solat. Solat ini tuan-tuan bukan sahaja kewajipan kepada kita. Bukan kita kata solat ini sebab Allah suruh kita. Solat ini adalah kefarduan kepada kita. Solat ini adalah selain daripada perintah Allah kepada kita. Dengan solat ini adalah sumber ketenangan kepada kita. Dan Rasulullah SAW sendiri tuan-tuan dan puan-puan, dia kata kalau kita tengok sirah Nabi ni bila ada masalah, ada nak menyelesaikan sesuatu isu yang berlaku, apa Nabi buat? Nabi segera akan melakukan solat sunat 2 rakaat. Sebab apa? Sebab dengan solat inilah sebenarnya hati kita akan tenang. Sebab kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan adalah berzikir. Okey, hati orang yang tengah gelisah ni tuan-tuan dan puan-puan, berkecamuk fikirannya, tak boleh nak fikir dengan waras dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena redakan dia dulu. Bila ada orang datang kepada kita kata saya ni ada masalah anak, saya ada masalah suami, saya ada masalah rumah tangga, mak mentua saya gini tuan-tuan dan puan, biarkan dia bercakap dulu. Jangan kita kata kau ni asyik nak salahkan orang je, kan? Biarkan dia meluahkan dulu tuan-tuan dan puan, biar dia rasa tenang dulu. Okey? Dan bila dia rasa tenang, bila fikiran dia rasa tenang, lapang tuan-tuan dan puan, kita ajak sama-sama dia berzikir. Sebab hati yang mengingati Allah ini dia akan rasa damai. Hati yang mengingati Allah ini dia akan rasa lapang. Okey? Dan hati yang mengingati Allah ini dia akan tenang dalam apa jua keadaan sekalipun. Okey. Yang ketiga, bersahabat dengan orang yang soleh. Okey? Bersahabat dengan orang soleh ini dia sebenarnya boleh merawat hati kita. Sebab apa? Sebab bila kita bersahabat dengan orang soleh ini, okey, kita akan ada satu tendensi untuk mengikut apa orang tu buat. Kalau dulu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dulu kita ni seorang yang liat nak solat, bila kita berkawan dengan orang soleh, bukan setakat solat. Orang yang soleh itu dia bangun qiyamnya dengan tahajudnya, dengan solat taubatnya, lama kelamaan kita akan melakukan jua. Okey, yang keempat tuan-tuan dan puan adalah bersedekah.
Bersedekah ini sebenarnya dia satu, bila Allah perintahkan kepada kita, Allah menggalakkan kita ini untuk bersedekah, untuk berinfak. Dia sebenarnya salah satu untuk melatih kita ini menjadi bersikap pemurah dan mengikis sifat bakil. Sekarang ni kalau kita tengok, bila kita nak bersedekah, dia tak susah macam dulu. Dulu kalau nak bersedekah, kita kena cari orang-orang yang susah. Okey, bila kita nak bersedekah, kita kena datang masjid. Sekarang ni banyak dah QR code-nya, QR Pay-nya, dengan kalau kita tengok bank-bank sendiri pun dah linkkan badan-badan kebajikan yang kita kata tempat-tempat yang berautoriti untuk kita bersedekah. Paling kalau tak tahu tuan-tuan dan puan-puan nak bersedekah kat mana, boleh sedekah dekat tabung masjid UiTM ni. Okey? Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bersedekah ni, okey, bila kita memberi kepada orang, kita berinfak kepada orang, ulama kata jangan kita mengharapkan balasan terima kasih, jangan kita mengharapkan ucapan terima kasih. Sebab kiranya ada satu ahli hikam, orang bijak pandai, dia kata bila kita mengharapkan ucapan terima kasih daripada orang ni, bila kita melakukan kebaikan, kita ni lebih cepat untuk mendapat sakit jiwa. Tak semua orang bila dia terima kebaikan daripada kita, dia boleh terima dengan hati yang lapang. Ada bisikan-bisikan syaitan, dia kata sebenarnya orang yang buat baik kat engkau tu, dia sebenarnya nak menunjuk-nunjuk kebaikan dia dan sebagainya. Jadi kita ini sebagai orang yang nak mencari kebahagiaan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Okey, bila kita berinfak, bersedekah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita pernah mengharapkan ucapan terima kasih. Okey, bagi orang yang menerima tu, bila dia kata ucapan terima kasih tu, alhamdulillah lah, kan? Tapi kita yang memberi ini jangan pernah sesekali untuk mengharapkan ucapan terima kasih. Dan yang kelima adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini bukan sahaja mendatangkan pahala yang besar, bahkan ia dapat meresapkan ketenangan dalam hati kita. Okey, kita ni kalau baca Quran mula-mula, bila dah lama tinggalkan Quran, kita rasa macam ya Allah susahnya nak baca Quran. Kenapa rasa macam tergeliat-geliat lidah ni nak sebut huruf pa-nya pa, kan? Orang dulu dia sebut huruf pa kan, walaupun kita dah betulkan huruf fa, tak ada huruf pa dan sebagainya. Tapi lama-lama bila kita mendalami Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan, kita akan rasa macam seronok. Daripada satu page kita baca kepada satu muka, daripada satu muka pada 2, 4 muka, sehinggalah kadang-kadang bila ada rasa keseronokan untuk membaca Al-Quran ini, sedar tak sedar kadang kita boleh habiskan daripada maghrib dengan isyak tu, kadang boleh habis satu juzuk. So bila kita membaca Al-Quran ini, dia dapat meresapkan ketenangan dalam hati kita. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sumber ketenangan adalah ikhtibar daripada orang yang susah. Okey, ikhtibar daripada orang yang susah ini, Islam menganjurkan kepada kita untuk sentiasa melihat, mengambil iktibar daripada orang-orang yang susah keadaan ini. Okey, sebab bila kita mengambil iktibar daripada orang yang susah ini, sebenarnya dia dapat mengikis sikap meninggi diri dan riak daripada kita. Sifat meninggi diri dengan riak ini sebenarnya satu sifat syaitan. Bila ada sifat syaitan dalam diri kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang jiwa tak tenang. Sebab benda jahat duduk dekat dengan diri kita. Kita ambil kisah seorang putera yang diberi nama, dalam kisah ini dinukilkan dalam buku Lahtahzan yang saya sebutkan pada awal-awal mula tadi. Dinukilkan, dikata kisah seorang putera yang bernama Ali. Ali ini adalah anak Khalifah Putera Al-Ma'mun. Okey, bila kata Khalifah Putera Al-Ma'mun ni, kita kata orang yang kaya lah, kaya raya. Dan diceritakan dalam buku tersebut bahawa Ali ini, dia ada pakaian yang sangat cantik. Dia tidak pernah mengalami kelaparan. Makanan dekat rumah dia, kat istana dia sentiasa terhidang. Dikelilingi dia pengawal-pengawal keselamatan dan sebagainya. Satu hari Ali ini dikatakan dalam kitab tersebut, buku tersebut, Ali ini dia termenung dekat istananya. Dia tengok apa yang terjadi dekat pasar dekat bawah itu. Apa yang Ali nampak, ni bukan Ali bin Abi Talib yang baru masuk ni. Ali ini adalah anak Khalifah Putera Al-Ma'mun. Okey, apa yang dia nampak adalah dia nampak seorang lelaki. Okey, pemikul, orang yang mengangkat barang. Dulu kita sekarang ni angkat barang bagai-bagai gadget dah ada. Kita ada lori, dulu tak ada. Okey, angkat barang daripada satu destinasi ke satu destinasi yang lain, angkat pakai letak barang ni atas bahu. Jadi apa yang anak khalifah ini nampak, dia kata ada seorang pemuda ni, dia mengambil upah mengangkat barang daripada satu tempat ke satu tempat yang lain.
Okey, dia nampak, dia perhatikan apa yang lelaki ni buat. Pagi-pagi dia akan ambil umpah, angkat barang. Okey. Okey, dia stop dalam pukul waktu duha. Apa lelaki ni buat? Lelaki ni akan pergi dekat satu laut, kat situ satu tempat, dia akan ambil wuduk dan dia akan solat duha. Lepas solat duha ini tuan-tuan dan puan, so lelaki ni sambung lagi bekerja. Bila dia siap sambung lagi bekerja, so dia akan stop bila? Dia akan stop bila masuk waktu zuhur. Maka bila dah zuhur, lelaki ni dia akan pergi beli sebungkus roti. So dia akan makan dekat tempat dia ambil wuduk tadi. Okey, dah siap makan, so dia ambil wuduk, dia sembahyang zuhur dan dia akan tidur sekejap. Lepas bangun daripada tidur tuan-tuan dan puan, dia akan sambung melakukan kerja untuk memikul barang tersebut. Okey, sehinggalah sampai ke petang, okey, lelaki itu dia akan membeli 2 bungkus roti lagi. Lepas tu lelaki tu balik. Okey, anak Khalifah Putera Al-Ma'mun ini, okey, dia memerhatikan lelaki itu selama 4 hari. Sehingga kan pada satu hari dia kata kepada pengawal dia nak jumpa lelaki tersebut. Maka bila dikabarkan kepada lelaki tersebut bahawa putera Al-Ma'mun iaitu Ali nak berjumpa dengan dia, maka lelaki tersebut dia tak ada perkataan lain melainkan apa yang menitip di bibirnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia meletakkan satu, kita kata cukuplah Allah itu sebagai pelindungan kami, pelindung kepada kami, dan ialah sebaik-baik pelindung. Maka lelaki dia follow dah pengawal tu tadi pergi ke istana. Maka dekat istana itu putera Al-Ma'mun ini dia menawarkan kepada lelaki tersebut, nak tak aku bagi kepada kamu kekayaan yang aku ada, nak tak kamu tinggal dekat istana. Macam-macam offer putera Al-Ma'mun ini offer kepada lelaki tersebut. Lelaki tersebut tak berminat. Maka putera Al-Ma'mun bertanya kepada lelaki tu, aku nak tanya kenapa bila waktu pagi tu, kata waktu tengah hari tu beli 1 roti, kenapa bila dah nak balik tu beli 2 roti? Adakah kamu mempunyai hutang ataupun tanggungan yang lain? Maka lelaki tersebut kata, pada aku ada 2 tanggungan, iaitu seorang ibuku yang cacat dan seorang kakakku yang buta. Okey, maka kedua-dua wanita ini di bawah tanggungan aku, kata lelaki tersebut. Mereka ini sentiasa berpuasa setiap hari sehinggalah aku balik membawa sebungkus roti ini untuk berpuasa. Maka putera Al-Ma'mun itu bertanya, bila masa dia berehat? Sebab kan seharian bekerja kan? Okey, seharian bekerja, maka dia kata dia akan rehat lepas dia solat isyak, dia akan rehat, dia akan bangun, qiyam, dan dia akan terus pergi bekerja. Maka setelah putera Al-Ma'mun ini offer kemewahan kepada lelaki tersebut menolak, maka putera Ali ni, Khalifah Putera Al-Ma'mun ni, dia bermuhasabah pada diri dia. Dia bermuhasabah, dia kata, kenapa jiwa aku tak tenang, kenapa hati aku resah, sedangkan lelaki yang aku jumpa tadi hidupnya susah, tapi dia boleh mendapat hati yang bahagia, hati yang tenang, hati yang tanpa resah gelisah. Maka putera Al-Ma'mun ini dia mengambil keputusan, sebenarnya dia kata kekayaan yang ada pada dia, kemewahan yang ada pada dia sebenarnya bukan menjamin kebahagiaan pada dia, tapi yang menjamin kebahagiaan pada dia adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang putera Al-Ma'mun Ali dia dapat pengajaran daripada apa yang iktibar daripada orang susah. Sehingga kan kalau kita tengok at the end of cerita putera Al-Ma'mun ini, sehingga dia bermusafir keluar daripada istana itu menjadi orang biasa, sehinggalah dia meninggal dunia. So bila dia dia berjumpa dengan orang susah, itu bukan kita berjumpa untuk memerli-merli mereka. Itulah dulu-dulu suruh belajar tak nak, dulu-dulu suruh buat gini tak nak, kan dah susah. Bukan, kita mengambil iktibar daripada orang susah ini supaya kita menjadi orang yang tidak meninggi diri, kita tak riak. Itu paling kurang. Bukan saya kata bila kita mengambil iktibar daripada orang susah ni suruh kita jadi orang susah macam putera Al-Ma'mun tadi. Sekurang-kurangnya bila kita mengambil iktibar daripada orang susah ini, kita berjumpa dengan orang susah ini, sifat riak dan meninggi diri kita ini akan luntur. Yang ketujuh, tuan-tuan dan puan, sumber ketenangan
adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan dan puan, bukan hari inilah, sepanjang daripada kita lahir ini tuan-tuan dan puan, hidup kita ni memang dihamparkan kepada kita ini pelbagai cubaan, ujian, kesukaran, dan bekalan untuk kita menjadi orang yang kuat pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kebaikan kepada di dunia kita, dan Allah juga memberi kebaikan dekat akhirat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sumber ketenangan yang ke-8 adalah bertawakal. Tawakal ini adalah memiliki kekuatan jiwa dan tidak mudah putus asa dengan sesiapa pun. Nabi dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kita berusaha tuan-tuan dan puan, tapi kita kena letakkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita datang kerja tuan-tuan dan puan pukul 8 sampai pukul 5, 8.30 sampai pukul 5. Okey? Kita dijanjikan gaji kepada kita bila kita dapat offer letter tu, mungkin 2,000, mungkin 3,000. Okey? Tapi dijanjikan gaji tersebut belum tentu akan jadi milik rezeki kita. Tapi bila kita datang kerja 8 sampai 5 itu, kita letakkan satu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah walaupun kita kata gaji kita grade rendah dan sebagainya, insya-Allah cukup kepada kita. Kita kena letakkan satu tawakal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertawakal, kita serahkan segala urusan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita hantar anak-anak kita tuan-tuan dan puan, ataupun kita melepaskan anak-anak kita ataupun keluarga kita bekerja, menuntut ilmu dan sebagainya, kita serahkan semuanya urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak satu pun kita tinggal di bawah, ini aku yakin aku boleh buat. Tidak, ini memang aku yakin anak aku selamat dan sebagainya. Tak tuan-tuan dan puan, bila kita dalam kehidupan kita ini, bila kita dah berusaha dan sebagainya, kita tawakallah, kita serahkan segala urusan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah jiwa kita, hati kita akan tenang dan damai tanpa kita fikir benda-benda yang negatif dan sebagainya. Yang ke-9 tuan-tuan dan puan, punca sumber ketenangan ini adalah redha. Okey, redha ni orang yang beriman kepada qada dan qadar ini akan redha dengan segala ketentuan yang Allah bagi kepada kita. Okey, sikap maksudnya apa sahaja yang kita terima pada hari ini dalam kehidupan kita, kita redha. Okey, Allah bagi ujian kepada kita, kereta rosak, maka kita kena redha tuan-tuan dan puan. Adalah tu macam seorang tadi katakan, dia kata bila terjadi sahaja keburukan pada dia, maka dia akan bermuhasabah diri apa kesilapan yang dia lakukan pada hari ini, dan dia akan bersegera untuk bertaubat. Dan yang ke-10 adalah bersangka baik. Okey, dan sikap bersangka baik ini tuan-tuan dan puan, bersangka baik ini, apa sahaja yang datang kepada kita hari ini, kita kena bersangka baik pada. Itu adalah ujian Allah kepada kita. Kita kena bersangka baik. Okey? Orang datang menghulurkan bantuan kepada kita, kita kena bersangka baik. Itu adalah kebaikan. Dia nak menyebarkan kebaikan yang ada pada diri dia untuk kita. Okey? Dan hakikat daripada kita ini, Allah kata kehidupan kita ni memang untuk diuji. Dalam surah Al-Mulk kan, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey, Allah ciptakan okey, Allah ciptakan mati dan hidup ini tidak lain dan tidak bukan untuk menguji kamu mana yang lebih baik amalannya. Maka apa sahaja yang berlaku pada hari ini, kita kena buangkan sikap buruk, sikap prasangka pada diri kita. Tuan-tuan dan puan, bila kita ada sikap prasangka buruk pada orang ni tuan-tuan dan puan, Allah akan cabut satu ketenangan pada diri kita. Okey? Okey? Bila kita ada perasaan sikap prasangka buruk pada orang, Allah akan cabut satu ketenangan daripada diri kita. Okey, orang buat baik dengan kita, kita berprasangka buruk. Apa yang patut kita buat sebenarnya tuan-tuan dan puan? Bila apa sahaja orang buat baik ke, orang buat jahat kepada kita tuan-tuan dan puan, kita kena bersangka baik. Sebab bila kita bersangka baik, kiranya kita banyak bermuhasabah diri kita. Orang layan kita macam gini.
Oh, rupanya kita bermuhasabah. Kalau kita bersangka buruk, kita akan, oh, dia tu asyik nak fikir dia je betul. Dia macam hebat sangat tu. Kita akan fikir macam tu. Tapi bila kita ini ada perasaan bersangka baik, dan kita akan bermuhasabah diri kita. Oh, rupanya dia tak suka aku buat macam ni. Oh, next time kalau aku berurusan dengan dia, aku kena jadi macam ni. Bukan kita kata bila kita berurusan dengan orang tu, kita berbuat baik macam tu, bererti kita hipokrit. Tapi sebenarnya kita tengah mencari sumber ketenangan untuk diri kita, supaya kita ni tak lari dah daripada berfikiran perkara-perkara yang buruk. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, indeks kebahagiaan. Okey, indeks kebahagiaan ini adalah saya petik daripada ulama-ulama terdahulu. Bila mereka menceritakan tentang kebahagiaan itu, apa yang mereka katakan tentang bahagia? Apa amalan-amalan yang menyebabkan mereka kata mereka ni bahagia sebenarnya? Okey, yang pertama, Ibnu Qayyim kata apa? Dia akan rasa bahagia, dia akan rasa tenang, dia rasa bahagia bila dia bertaubat. Yang kedua, seorang ulama mengatakan dia akan rasa bahagia, dia akan rasa tenang bila dia memaafkan orang lain yang buat silap dekat dia. Okey? Ibnu Munkadir kata apa? Dia akan rasa bahagia bila dia dapat menjalinkan persahabatan. Malik bin Dinar, dia kata bila dia rasa bahagia bila dia dapat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali kata dia akan rasa bahagia bila dia bersedekah. Okey, Ahmad bin Abi Al-Wahhab, okey, dia kata dia akan rasa bahagia bila dia melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah. Dan Aun bin Abdullah, dia kata dia bahagia bila dia banyak akan bersyukur. Okey, Ibrahim bin Al-Khawwas, dia kata dia bahagia bila dia solat malam. Apa sahaja indeks kebahagiaan yang tuan-tuan dan puan-puan pilih dalam kehidupan tuan-tuan dan puan. Sama ada bila tuan-tuan berasa aku ni sebenarnya akan dapat rasa jiwa tenang, jiwa damai bila aku solat malam, maka tafadhal tuan-tuan dan puan-puan, teruskan dengan bersolat malam. Jika tuan-tuan dah kata aku ni sebenarnya akan rasa bahagia jika saya memaafkan orang-orang ni, maka buat. Dan kita sebagai orang yang third party ni, jangan kita mempertikaikan apa yang orang tu buat. Sebab kita kena ingat pintu syurga itu banyak. Setengah orang dia suka untuk masuk melalui puasa, setengah orang suka untuk dia masuk melalui taubat, setengah macam itulah juga dengan kebahagiaan ini. Pintu kaedah untuk mencapai kebahagiaan itu banyak. Ada orang suka dia akan dapat bahagia kalau dia sentiasa bertaubat kepada Allah. Ada orang dia akan bahagia bila dia berzikir kepada Allah. Jangan kita pula kata kau ni asyik sangka baik je, kau ni asyik bersedekah je, sekali habislah duit tak. Kita kena ingat orang tu dia tengah cuba untuk mencapai indeks kebahagiaan mengikut cara dia sendiri. Okey. Sikit saja lagi tuan-tuan dan puan, kesan orang yang tidak bahagia ni bila kita tidak mencari kebahagiaan, tidak mencari ketenangan. Okey, antara kesannya adalah lemah daya kerja, lemah IQ dan EQ. So hati dia akan sentiasa gelisah, ada kuat prasangka. Okey, jauh daripada pencipta, merosakkan jasmani, keinginan yang tidak musabah, dan dia akan ada satu sifat yang suka menghasut orang. Ini yang kita tak nak tuan-tuan dan puan. Cukup-cukuplah kita seorang je kalau kita nak buat jahat. Bukan saya suruh buat jahat. Kalau buat jahat pun buat seorang-seorang je tuan-tuan. Jangan kita menghasut orang lain, okey, untuk kita buat jahat bersama kita sekali. Okey, kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, okey, yang pertama, setiap manusia ni berhak untuk mencapai bahagia. Bahagia dengan kaedah diri masing-masing. Macam mana kita mencari bahagia, hakikat bahagia itu, kita kena ingat bahagia itu at the end yang kita nak adalah bahagia untuk kita dekat akhirat nanti. Okey, setiap manusia tu berhak mendapat bahagia. Macam mana dia nak dapatkan bahagia itu, dia sendiri sahaja yang tahu, sebab dia sendiri je yang tahu tentang hati dia. Yang kedua, bahagia yang hakiki bukan terletak pada harta, jawatan dan rupa, tapi terletak pada hati. Ini yang disebut, macam saya sebutkan tadi, okey, Allah tak pandang rupa paras kita, Allah tak pandang harta kita, tapi yang Allah tengok adalah pada hati yang bersih. Keimanan yang kukuh asas utama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kebahagiaan itu adalah keriangan hati kerana kebenaran yang dijalani adalah kelapangan dada, kerana prinsip yang diyakini adalah ketenangan hati kerana kebaikan yang dimilikinya. Okey, saya ambil satu petikan untuk akhir ini ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya ambil satu petikan ahli hikmah. Dia pernah ditanya kepada ahli hikmah, dia tanya siapakah manusia yang paling bahagia, maka ahli hikmah itu menjawab, itu orang yang membahagiakan orang lain. Itu yang pertama. Okey, yang kedua,
kesimpulannya bila dia hadis Nabi SAW, Nabi SAW kata, bukanlah kekayaan itu yang kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, iaitu kaya jiwa, iaitu orang yang kaya hati, kaya jiwa itu dia mendapat kebahagiaan sebab dia berasa cukup dengan segala apa yang diberikan kepadanya, diredha dan dia tidak tamak. Dan suka untuk saya petik satu kata-kata yang dinukilkan oleh ahli hikam. Dia kata apa? Kebahagiaan itu bukan pada istana Abdul Malik bin Marwan. Kebahagiaan itu juga bukan pada kuatnya pasukan Harun al-Rashid, bukan juga pada rumah mewah Al-Jassas, bukan juga pada harta simpanan Qarun, bukan juga pada kitab Al-Shifa oleh Ibn Sina, bukan juga pada kitab diwan kitab himpunan syair oleh Mutanabbi, bukan juga pada taman-taman Karnova dan kebun lain-lainnya. Kebahagiaan itu menurut sahabat adalah sesuatu yang tak banyak menyibukkan. Kebahagiaan itu ada pada Ibnul Musyabbih, iaitu dengan ihtiyatnya, iaitu ketauhidannya. Imam Bukhari pada kitab sahihnya, Hasan al-Banna pada sifat kejujurannya, Imam Syafi'i pada kesimpulan hukumnya, Imam Malik dalam muraqabahnya sentiasa dalam pengawasan Allah, dan Imam Ahmad dalam sifat wara'nya, dan Thabit al-Bunayyi pada ibadahnya. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan dengan satu ayat Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di syurga. Kalau kita tengok perkataan bahagia dalam Al-Quran ada satu je. Itu Allah kata orang yang bahagia itu maka tempatnya di syurga. Itulah tempat yang terakhir untuk kita mencari bahagia. Wallahu a'lam bissawab. Dengan itu sahaja daripada saya, perkongsian saya bersama tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini berkenaan dengan hakikat bahagia. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله من الخطايا. Ampunkanlah kami atas dosa-dosa sembunyi dan nyata yang tidak terkira. Berikanlah kami ruang keampunan untuk kembali ke jalan-Mu. Berikanlah kami ruang
علينا توبة نصوحا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله